sahabat tanya pula pada Rasulullah, ya. Dia kata, kamu asal dari mana? Dia kata, asal mana? Jadi Nabi jawab, ya, ana minal ma'. Dia kata, aku berasal daripada ma'. Ma' tu, ya, adalah nama sebuah tempat di negara Iraq. Tapi maksud Nabi bukan tempat tu. Memang semua manusia berasal daripada air. Ma' dalam bahasa Arab mana air? Kan kita semua berasal daripada air, ya. Jadi Nabi tidak bohong, tapi Nabi gunakan perkataan yang mempunyai dua maksud, ya. Itu dipanggil hilah syar'iyah, hilah yang dibenarkan, ya. Saya akan dah bagi contoh dulu dalam perniagaan. Kan kisah Nabi mengambil seorang sahabat untuk mengambil apa kita panggil buah-buah tamar hasil daripada negara Khaybar. Khaybar ni tempat Yahudi. Zaman Nabi, Khaybar ni jatuh ke tangan Islam, dan Nabi membenarkan orang-orang Yahudi untuk mengerjakan tanah tersebut. Sebab Nabi mengakui kepandaian orang Yahudi dalam pertanian, ya. Itu zaman Nabi. Jadi akhirnya Nabi upah seorang sahabat untuk pergi kutip apa kita panggil hasil pertanian, ya, hasil pertanian Khaybar. Jadi apabila sahabat ni pergi, dia pun kutip buah-buah tamar ni, ya. Jadi dia pun balik nak jumpa dengan Nabi, tapi dia dapati buah-buah tamar ni dari segi kualitinya kurang baik, ya. Dalam bahasa dia panggil tamar radik. Dia panggil radik ni maknanya yang tak elok lah, kurang baik. Ya, boleh makan tapi tak bagus. Jadi oleh kerana dia nak serah pada Nabi, dia kata lebih baik aku bagi Nabi yang baik, ya, tamar janib. Janib maknanya yang baik. Jadi dia pun pergi ke pasar Madinah, ya. Dia apa kita panggil? Dia trade in, ya. Dia trade in yang tamar yang kurang baik dengan tamar yang baik, ya. Jadi pada masa itu timbangan orang Madinah ialah sok, dia panggil sok. Sok ni 3 kilogram lebih kurang. Jadi dia tanya pada orang kedai, dia kata kalau saya trade in boleh tak? Orang tu kata boleh. Awak ada berapa? Saya ada 2 sok, dia kata. 2 sok maknanya 6 kilo. Kata lelaki tadi, kalau kamu nak trade in boleh, tapi kamu bagi kamu punya 2 sok 6 kilo, aku bagi yang baik ni 1 sok 3 kilo. Fair lah kan, ya? Yang tak elok 3 kilo, 6 kilo, yang eloknya 3 kilo. Dia kata okey. Dia tengok buah cantik nampak. Dia pun ambil tadi, dah trade in tu, jumpa dengan Nabi, ya. Sampai ke ke Madinah, dia pun bagi tahu Nabi. Nabi pun tengok, Nabi terkejut, ya. Nabi kata, adakah semua, ya, tamar yang diambil daripada Khaybar ni semua yang jenis baik-baik lah ke? Ya. Jadi kata sahabat tadi, kata tidak ya Rasulullah, sebenarnya tamarnya kurang baik, tapi aku pergi ke pasar Madinah, aku telah tukar, ya. Nabi kata, kamu tukar macam mana? Ya. Tukar tamar tu boleh, tapi mesti sama timbangan. Mana ada orang nak tukar sama timbangan tu, ya. Garam laut dengan garam bukit halal gel, mana sama? Tak sama, ya. Tadi apa ni dia kata, saya telah trade in. Nabi tanya macam mana? Nak 2 sok, mana 6 kilo tamar yang kurang baik, aku tukar dengan 1 sok tamar yang baik. Nabi kata, kalau begitu kamu pulangkan balik, ya. Apa yang kamu buat tu salah. Salah dia buat. Yang dibuat tu tuan-tuan, dia panggil riba, tuan-tuan. Itu riba tu, ya. Sebab riba ni banyak jenis, ya. Riba yang dia buat tu dia panggil riba al-fadl, dia panggil. Sebab apa? Berbeza dari segi timbangan. Sebab ada 6 item, saya dah sebut dulu. 6 perkara yang tidak boleh kita trade in, melainkan mesti trade in dengan timbangan yang sama, dan mesti serah dan bagi pada waktu yang sama, ya. Jadi apa dia? Yang pertama emas, kita tahu dah, ya. Yang kedua perak, yang ketiga gandum, kan. Yang keempat makanan ruji kita, beras dan sebagainya. Kalau zaman Nabi, Bali lah, ya. Yang kelima tamar, yang keenam garam, ya. Saya sebut sekali lagi, az-zahabu biz-zahab, emas. Yang kedua wal fiddah, ya. Fiddah maknanya perak. Yang ketiga apa ni, gandum, al-burru bil burri. Yang keempat asy-syairu bisy-syairi, apa ni, Bali ataupun kalau kita makanan ruji kita beras lah. Yang kelima ialah tamar, yang keenam ialah garam. Lain pada 6 benda ni trade in lah. Nak trade in handphone ke, rumah ke, kereta ke, ya. Jadi semua tak jadi masalah, melainkan 6 barang. Sebab Nabi sebut, ya, Nabi sebut dengan jelas dalam hadis. Kalau nak trade in boleh, tapi trade in mesti waznan bi waznin, mesti sama berat. Kalau sana 2 kilo, sini pun 2 kilo. Siapa nak trade in sama berat, kan? Sebab kualiti berbeza. Harga mana boleh basmati nak tukar dengan beras cat rambutan, tak mahu dia, ya. Rugilah, kan? Siapa nak berniaga macam tu? Jadi Nabi kata apa? Nabi kata, kamu jual dulu tamar yang tak elok tadi, yang kurang kualiti. Kamu dapat duit, dengan duit tu barulah dibelikan tamar yang baik. Jadi kata para ulama, yang Nabi buat itu adalah hilah syar'iyah, untuk menghalalkan benda yang haram.
Ya, sebab perbuatan sahabat tadi haram. Ya. Jadi oleh kerana itu Nabi maafkan dia sebab dia tak tahu. Jadi sebab tu saya kata benda-benda yang kita tak tahu dulu kan, kita dah tercakap. Ya, kata untung RM5 lah apa semua tu, itu kita tak tahu kan. Tapi ini dah tahu, jangan buat lagi. Kau jual aku dah elok. Ya. Kena bagi tahu lah ya. Tapi tak payahlah cerita detail kan. Takkan nak cerita semua datang ni untung ni berapa banyak kan, ni kualiti macam mana. Kalau orang tanya kita cerita lah ya. Kalau orang tanya, tapi orang tak tanya tak payah cerita ya. Sebab dalam apa ni, balik pada dalil ni ialah surah Al-Baqarah ayat 275 ya. Di bawah ujung ayat tu Nabi kata, apa ni, Allah kata faman ja'ahu mau'izatun min rabbih, barang siapa yang dapat maklumat, pengetahuan ya daripada Tuhan ni, mana daripada Quran ke, daripada hadis, daripada cerita ulama, daripada sirah dan sebagainya, bila dia tahu je fantaha, maka hendaklah ia berhenti. Yang dulu tak tahu tak apalah, ni kita dah tahu, fantaha, berhenti segera ya. Falahu masalah, baginya apa yang terdahulu. Kalau riba ke, kalau apa dulu kita tahu ya, maka baginya apa yang terdahulu ya. Wa amruhu ilallah, urusannya biarlah serah pada Allah. Kita minta ampun je lah. Dia nak buat macam mana lagi ya, kita minta ampun dengan Allah. Komisen bikin riba tak? Komisen macam mana? Kalau kita jual beli itu dia dapat keuntungan daripada. Tak salah, komisen boleh ambil. Cuma kena tengok ya, tengok kontrak kita. Kadang-kadang ada orang ambil, dia untung 2 kali ya. Sebagai contoh, kita dijadikan, kita dilantik sebagai wakil untuk jadi wakil ya, untuk katalah macam kita broker, macam broker kata kan, broker tanah ke apa ke, kita diminta untuk cari ya, cari tanah yang sesuai, berapa ukuran-ukuran sekian. Dia pun dah bagi tahu, carilah dalam harga sekian-sekian ya, katalah dalam harga 500 hingga 600 ribu katalah ya, dia bagi range tu ya. Kemudian dia kata kalau dapat ya, cari tanah nanti saya akan bagi komisen sebanyak katalah apa ni 5% ya, katalah macam tu. Maknanya kita akan dapat duit komisen dengan syarat kita membelikan tanah dengan spesifikasi kan yang telah ditentukan. Okey. Tiba-tiba kita deal dengan tuan tanah tu ya, kita dapat harga yang jauh lebih rendah lagi ya. Sepatutnya kita kena cerita pada orang yang minta kita tolong tadi, sebab kita wakil je dan dia telah menjanjikan keuntungan pada kita. Tapi kita komisen pun ambil, yang tanah tadi pun kita ambil untung juga. Maknanya 2 kali ambil untung. Itu yang tidak dibenarkan ya. Melainkan ya, kita tak ada janji apa-apa dengan orang tadi. Dia tak janji komisen, tak janji apa, dia kata tolong cari ya. Kita beli dan kemudian kita jual balik, kita jadi orang tengah, tu lain ya. Tapi ada syarat pula, nak jadi orang tengah ni dia mesti ada duit ya. Kita tak boleh tak ada duit. Itu yang orang Melayu kata apa, untung atas angin. Ini biasa di masjid surau biasa orang buat, terutamanya musim-musim apa ni, korban ya. Masjid nak 10 ekor lembu, dia tak ada duit tapi jadi orang tengah ya. Dia tanya masjid nak berapa seekor, sekitar seekor berapa harga lembu kita kata ya, 3,000 ya. Dia pun deal dengan apa ni, toki lembu, dia tanya berapa ya, boleh berapa, dia kata okeylah 2,500 lah, ni kawan dia pasang cincai lah ya, 2,500. Jadi kita tak ada duit pun ya. Jadi kita kata deal ya, kita punya perjanjian tadi, kita pakai duit masjid tadi. Maksudnya kita jual kepada masjid dengan harga 3,000, kita ambil untung 500 di situ. Ambil untung boleh, tetapi kata sebagian para ulama, mesti dalam akaun kita tu ada duit yang cukup ya. Mana kalau seekor 3,000, mesti dalam apa, kalau seekor tadi 2,500 kan kita nak beli, kita mesti ada 25,000 dalam akaun kita. Maknanya kita memang ada duit. Tapi kalau kita tak ada duit, kita main kontra begitu saja, maka itu ada perbincangan yang panjang. Sebahagian besar ulama kata tak boleh ya, takut jadi syubhat lah. Tapi kalau dalam akaun kita ada lebih pada tu, tak ada masalah kan. Akaun kita lebih pada tu, bukan satu akaun, ada 3-4 akaun kita kan, boleh sangat lah. Di isunya kalau tak ada duit, dia jadi isu tadi ya. So macam tu boleh secara umum lah ya. Nanti dia jadi poliafik muamalat pula nanti ya. Boleh cerita tapi masa-masa lain lah ya. Okey. Apa lagi di situ kita habiskan sikit lagi tuan-tuan. Yang tadi
Kemudian Rasulullah memakan hasil daripada penak lelah, tak ada masalah. Kurniaan ini disebut oleh Allah dalam surah Duha, ya. Semua kita tahu, auzubillahi minasyaitonirrajim, alam yajidka yatiman fa'awa, ya. Bukankah, ya, Allah mendapati kamu Muhammad sebagai seorang yatim. Memang Nabi ini yatim, ya. Fa'awa, lalu Allah memberikan perlindungan, ya. Wa wajadaka dhallan fahada, ya. Allah mendapati kamu dalam keadaan bukan makna sesat, tapi maknanya belum dapat petunjuk Islam lagi. Bukan kata Nabi sesat dah, ya. Tapi Nabi belum dipandu oleh wahyu. Ini peringkat awal. Kan Nabi mencari-cari kan. Itu yang Nabi berkhulwah, ya. Orang Melayu panggil khalwat, ya. Khalwat orang Melayu jahat, ya. Dalam Islam khalwat boleh tuan-tuan, ya. Digalakkan kita berkhalwat, ya. Tapi maksud khalwat bersunyi-sunyi dengan Allah, ya. Bukan bersunyi-sunyi dengan wanita yang bukan mahram, tu lainlah, ya. Istilahnya khalwat tu mana bersunyi-sunyi, bersendirian. Kan Nabi kan duduk kan di Gua Hira, ya. Nabi tengok keadaan masyarakat Mekah, kata orang Mekah, ya, minum arak lah, apa, berjudi lah, apa semua macam-macam. Nabi nak memisahkan diri daripada perkara tersebut. Maka Nabi pun melakukan khulwah ataupun berkhalwat tadi, duduk kan. Nabi mencari-cari Allah ni macam mana keadaan Allah ni. Adakah aku ni berada di jalan kebenaran atau macam mana? Sehingga akhirnya Allah datangkan Jibril, itu baru dapat petunjuk, ya. Fahada, lalu Allah memberi hidayah. Wa wajadaka ailam fa'agna. Allah mendapati kamu berada dalam keadaan memerlukan harta, ya, ailan. Fa'agna, lalu Allah mengkayakan, mencukupkan, ya. Ghani bukan makna kaya, tapi ghani makna cukup, ya. Sebab tu saya kata cukup ni relatif juga, ya. Tengok berapa orang anak, ya. Berapa orang anak dan keperluan kita lah berapa. Kan beza-beza, ya. Jadi orang yang ada 5 orang anak dengan 3 orang anak kan beza keperluan dia. Kemudian tengok pula anak tu besar mana, ya. Orang ada 3 anak tapi semua 3 orang tu tadika dengan 3 orang yang duduk di universiti takkan sama keperluan dia, ya. Sudah tentulah berbeza. Sebab tu adil bukan makna sama, Kita ada anak lelaki seorang, ada anak perempuan seorang. Kita belikan songkok untuk anak lelaki, anak perempuan beli songkok juga. Kita kata nak adil, kita kena beli sama, tak boleh, ya. Makna adil ialah memberi sesuatu kena pada tempat dia. Kalau perempuan, cara perempuan. Kalau lelaki, cara lelaki, ya. Kemudian apa lagi? Sebelum diutus sebagai Rasul, kurniaan yang diberikan adalah dalam bentuk perlindungan dan mencukupkan yang kurang. Allah, ya, mengurniakan petunjuk dengan melantik bagi dia sebagai seorang Nabi. Allah memberi petunjuk untuk beramal dengan Al-Quran, ya. Keimanan dan agama Nabi Ibrahim yang tidak pernah diketahui sebelum. Jadi Nabi Ibrahim punya ajaran telah diselewengkan oleh masyarakat Mekah. Orang Mekah masih tawaf, ya. Tapi tawaf pelik, ya. Apa kita panggil? Pusingan pertama pakaian lengkap, ya. Masuk pusingan kedua buka baju pula, ya. Lepas tu buka yang lain-lain lah. Akhirnya pusingan ketujuh habis, belanja bugil dia, ya. Bagi dia pakaian tu umpama dosa. Bila dia tanggal pakaian tu, tercabutlah dosa, seolah-olah bersih dia, ya. Itu dia punya salah faham, ya. Bila sa'i begitu juga, dia sa'i juga, tawaf, sa'i dan sebagainya. Tapi perbuatan dia itu sudah tersilap, ya. Patutnya diisi dengan doa, dengan zikir, tapi dia bertepuk tangan, bersiul, ya, menyanyi dan sebagainya. Jadi tak sesuai, ya. Jadi Islam datang, Nabi datang membetulkan kesilapfahaman mereka, kesalahfahaman mereka dalam beramal. Selanjutnya surah Asy-Syura, ya, surah 24, ya, ayat 52, surah Asy-Syura, ya. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdihi bihi man nasya'u min ibadina, ya. Wa kadzalika, demikian itulah, yakni kami auhayna, kami wahyukan kepada engkau Muhammad, ya. Ruh di sini makna Al-Quran, ya. Nama, salah satu nama Quran adalah Ar-Ruh, ya, Ar-Ruh, ya. Cuma dalam Quran kadang disebut Ruhul Amin, ya, ataupun Ruhul Kudus. Ruhul Kudus tu orang putih panggil the Holy Spirit. Itu Jibril alaihissalam, ya, Jibril alaihissalam, ya, yang datang kepada Maryam, ya, yang telah meniupkan apa kita panggil ke dalam rahim Maryam, ya, sehingga akhirnya dia mengandung, ya, dan melahirkan seorang anak namanya Isa, ya. Kemudian ruhan min amrina, daripada urusan kami, ya. Kemudian apa lagi di situ? Daripada perintah atau urusan. Ma kunta tadri mal kitabu, ya, yang sebelum ini engkau tidak tahu, ya, apakah yang dimaksudkan dengan Al-Quran itu, ya. Kamu tak tahu, ya, iman tu apa dia. Walakin ja'alnahu nuran, ya. Akan tetapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk, ya, sebagai cahaya, ya. Nahdi bihi,
yang kami beri hidayah kepada kamu dengannya. Man nasya'u min ibadina, kepada sesiapa yang kami kendaki daripada hamba-hamba kami. Ya. Maka habislah, ya, selesailah tajuk kita sara hidup kehidupan Rasulullah sebelum pengutusan. Ya, ada soalan silakan. Ada apa-apa? Saya je lain bos. Ayo. Tidak, saya nak tanya Ya, silakan. kalau kita bawa maulid ni. Ya. Maulid ni ada pendapat mengatakan tak boleh. Ada pendapat mengatakan boleh. Pendapat mengatakan boleh pun ada juga dia punya sandaran ni kan. Ya. Jadi okey, itu kita tak nak ni lah. Tapi dari segi sejarah dia tu, sebab zaman Nabi tak ada, zaman sahabat tak ada, zaman Tabi semua tak ada kan. Bila start menyambut maulid? Ya. Ya. Yang pasti memang dia bukan berasal daripada Nabi dan para sahabat lah. Sebenarnya dia bermula kalau setakat yang saya faham lah, ya, setakat yang kita baca, dia bermula pada zaman Fatimiyah dulu, zaman Mesir. Ya. Yang pertama sebab kita kena tahu masyarakat semakin lama dia semakin jauh daripada Islam. Jadi timbullah cadangan daripada para ulama pada zaman tu untuk buat sesuatu supaya umat Islam ni dekat dengan Nabi. Ya. Itu yang dia cuba buat apa yang dipanggil sebagai maulid ni. Maulid ni dari segi bahasa, maulid maknanya birthday. Ya, maulid. Dulu kan masa saya kecil-kecil orang panggil maulud. Tempat tuan-tuan sama maulud juga maulud, ya. Jadi sejak bila tukar jadi maulid ni? Ya, dulu maulud, sekarang maulid, ya. Sebenarnya memanglah maulid. Sebab dalam bahasa Arab maulud itu makna baby. Ya. Jadi sebab tu orang tukar tu, ya. Maulud makna baby. Sebab dalam hadis kan sebut kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu lahir di atas fitrah. Ya. Fa abawahu, maka dua ibu bapanya lah yang yuhawidanihi, yang meyahudikan dia, au yunasiranihi, yang menasranikan, ya, au yumajisanihi, yang memajusikan. Ya. Itu kalau dululah. Kalau sekarang ni mak ayah lah yang menghindukan dia, yang membudakan dia, ya, yang mengislam liberalkan dia, ataupun yang apa-apa lah, ya, menjadikan dia free thinker dan sebagainya. Itu zaman kita lah, sebab tempat kita Yahudi tak ada, ya. Jadi perkataan maulid itu merujuk kepada makna baby ataupun bayi yang lahir. Memanglah masa Nabi lahir dulu baby lah dia, ya. Tapi Nabi dah wafat dalam usia 63. Jadi yang sesuai istilahnya ialah maulid. Cuma bila bermula tu memang bukan zaman Nabi, zaman para sahabat tabi'in, bukan. Ya. Tujuannya memang baik. Cuma macam tadilah, ya, oleh kerana dia tidak dianjurkan. Nabi tak suruh pun. Nabi suruh kita beramal dengan sunnah dia. Ya. Nabi tak minta pun kita supaya sambut, ya. Sebenarnya begitu. Cuma oleh kerana umat Islam dah jauh sangat daripada mengenali Rasulullah, kita tak kenal tuan, ya. Macam soalan-soalan selalu saya tunjukkan, ya. Kalau kita tengok, memang kita tak kenal Nabi, ya. Beberapa soalan kalau saya boleh, ya, kita boleh tunjuk dulu kan, banyaklah. Ada masa ke nak tengok? Ya. Dia sebenarnya dah tengok, tapi nak tengok lagi lah, ya. Boleh ke? Apa bola? Kita tengok soalan saja, soalan. Ni dah on ke belum? Saya belum sini. Belum, ni, ya. Saya